Wow, mudahnya Telegram dalam PDPR. Ini adalah tajuk cikgu hari ini. Jom. Okay, apa yang perlu kamu tahu dalam penggunaan Telegram? Sejauh mana anda tahu kelebihan Telegram? Tahukah kamu Telegram boleh dimanfaat dalam PDPR anak-anak kita? Tak ada line, jangan susah hati. Telegram ada. Sebelum kita mula, pastikan semua telah install Telegram di desktop anda ataupun di handphone anda. Kalau boleh kita install Telegram Lite untuk di desktop sebab dia ada features yang lebih banyak berbanding dengan Telegram biasa. Itu dari segi featuresnya lah. Okey, sekejap ya, cikgu dah tariknya. Ini bukan paparan biasa. Kita tarik sikit. Okey, selalunya kita hanya menggunakan Telegram untuk menulis, menghantar mesej, menghantar dokumen dan juga lebih mudah kita menghantar dokumen dengan lebih mudah dengan hanya menggunakan Telegram berbanding dengan media sosial yang lain. Kemudian kita juga boleh menghantar dokumen yang besar ke dalam Telegram tanpa risau akan ruang yang tidak mencukupi di dalam telefon bimbit kita, bukan? Tapi adakah anda tahu Telegram boleh melakukan lebih daripada itu? Bukan sekadar untuk menyimpan dokumen kita, bukan sekadar untuk menghantar mesej, bukan sekadar untuk menyimpan semua dokumen ataupun gambar, video di dalam tu. Okey, jom bersama saya kita teruskan apa itu Telegram. Wah, banyak rupanya ya Cikgu Yani. Banyak. Telegram ni ada banyak fungsi ya. Kalau hari ni rasa tak cukup kalau kita nak cerita pasal Telegram. Dah banyak lagi terlalu luas. Okey, hari ni cikgu bagi pada dua bahagian lah. Apa yang kita akan belajar hari ini? Yang penting, yang pertama sekali pengurusan dan cara kita menyusun atau kumpulan ataupun dokumen. Itu yang pertama. Dan yang kedua POL. POLLR lebih dari sekadar nama. Kenapa? Sebab kita akan lihat nanti apa kelebihan POL ini. Tapi kalau cikgu tengok, cikgu periksa tadi sebab Telegram yang daripada handphone kita sudah ada update lah. So dia ada perubahan sedikit lah daripada segi penggunaannya. Okay, tak apa sebab kita masih ada di desktop. Di desktop dia menggunakan kaedah yang masih sama. Okay, di situ nanti kita akan membuat soalan aneka pilihan di dalam Telegram. Kemudian kita boleh merekod kehadiran pelajar. Kita boleh merekod kehadiran pelajar. Kemudian ketiga kita boleh membuat undian. Dan juga keempat, yang keempat ni KIV dulu menghat masa menjawab soalan atau latihan yang diberikan. Ini ada sedikit ni kita ada cara yang berlainan untuk menghadkan masa ni. Okey, yang kelima, mengawal tindakan pelajar di dalam Telegram. Kenapa kita perlu kawal? Takut ada pelajar yang nak hantar stiker lah banyak-banyak, nanti dia hantar semua. Lepas tu dia chat kita macam-macam pelik-pelik. Selain daripada PDPR, kita boleh kawal tindakan pelajar tersebut. Okey, kita masih boleh kawal lah. Okey, seterusnya apa yang akan kita belajar hari ini? Ini yang terbaru. Ini adalah yang terbaru, voice chat. Voice chat, share screen dan recording. Ada tiga. Okay, yang pertama, penggunaan voice chat untuk memudahkan interaksi antara guru dan juga pelajar semasa PDPR. Yang kedua, menjadikan Telegram seperti Google Meet bersyarat. Syaratnya adalah cuma sesuai untuk jumlah pelajar seramai 30 orang termasuk guru. Okey, 30 termasuk guru. Jadi balance-nya 29. Okey, 29 orang sahaja. Kalau macam cikgu, memang ada kelas cikgu biasanya dalam 30 orang lah. Dan kelas tuition dalam bawah daripada 30. Kalau kelas yang besar tu memang tak cukup lah, kena guna Google Meet. Ini untuk grup yang sedikit saja. Setakat ni lah. Cikgu dengar kemudian nanti dia akan ada perbaikan. Mungkin kita boleh tambah lagi jumlah pelajar untuk mengikuti PDPR melalui Telegram. Dan ketiga, merekod audio PDPR dengan Telegram. Simpan sebagai evidence. Biasanya kalau kita sebagai seorang guru, kita perlukan evidence tu penting tu. Yes, kita perlukan evidence. Tetapi untuk Telegram, ia cuba boleh merekod audio sahaja tanpa paparan. Okey, itu beza dia.
Tapi kalau kita nak mengatasi bagaimana kita nak kita nak juga paparan ni, gunalah Google Meet. Kalau tak nak juga tak nak sentuh juga Google Meet, tak apa. Kita ada aplikasi lain yang lebih baik. Nanti cikgu tunjuk. Kita ada aplikasi lain. Tapi kalau cikgu cerita pasal aplikasi tu nanti dah cerita lain kan. Okey, tak apa. Lain kali ya, lain Okey, episod. rasanya sebelum saya mulakan untuk yang pertama tu, saya rasa lebih baik moderator beritahu ni lah. Kita punya kod yang pertama. Kenali Telegram anda. Okey, cerita pasal install. Sebab cikgu tanya, kebanyakan pelajar ada yang tak boleh install. Dia tentang macam mana install cikgu? Carilah dekat Play Store, ada di sana. Okey, bagaimana kita nak install Telegram ke dalam handphone kita ataupun desktop? Dia ada cara yang berbeza. Kalau desktop lain, kalau handphone lain. Yang ini cikgu ceritakan tentang handphone. Okey, dalam handphone kita ada Play Store kan. Okey, ini adalah Play Store. Ini adalah Play Store. Jadi kita akan gunakan Play Store ini untuk kita Play Store. Ini bentuk Play Store. Pernah nampak? Klik Play Kalau dekat Store. iPhone ada tak cikgu yang ni? Handphone ada dekat Play Store. iPhone. iPhone saya tak sure lah cikgu sebab saya tak pakai iPhone. Okey. Saya tak sure juga. Mungkin dia ada, kalau tak ada Play Store dia ada yang market punya tu kan. Tools tu. Yang berlainan lah. Ya. Kemudian kita akan nampak simbol Telegram seperti ini. So kita pilih Telegram. Sini ada banyak Telegram, Telegram X, Telegram Movie, Telegram Plus. Kalau dalam desktop dia ada Telegram dan Telegram Lite. Okey, jadi kita kena pilih Lite. Tapi untuk handphone dia cuma ada Telegram biasa saja. Okey, yang ketiga sila update sekiranya belum. Tengok ni, dia dah bagi warning kat cikgu kena update. So kena update. Ni sebelum cikgu update ni, cikgu ambil gambar. Mesti update Kalau kita tak nak update, kita boleh uninstall, kita install semula. Itu pun sama juga, dia sudah ada yang update. Sekarang Telegram sudah update semua sekali dia punya perisian aplikasi. Jadi kalau kita nak yang terbaru, kita belum update, kita uninstall dahulu, kemudian kita install semula. Okay? Itu caranya. Okay, ini adalah paparan bagi Telegram. Okay. Group. Okay, sekarang ni cikgu nak ajar yang pertama sekali tadilah. Macam mana kita nak mengurus manage kita punya group. Ini adalah paparan bagi handphone. Macam mana kita nak urus daripada folder ni. Mana kita dapat folder daripada setting. Daripada setting kita akan pergi ke folder. Di folder kita akan nampak create new folder. And then kita renamekan folder tu. Dan kita accept. Apa tujuan kita nak jadikan ia folder? Supaya kita boleh menyusun atur kita punya file dan dokumen di dalam. Okay, sekarang kita akan tengok hands on dia di sini. Okay. Cikgu nampak tak? Okay, untuk kita tengok ni. Kita sekarang nak buat folder tadi kan. Okay. Kita pergi ke setting. Setting kat sini. Boleh cuba hands on sama-sama siapa yang ada ni. Ya, betul. Sama-sama. Okay, di sini kita tengok ada banyak features nampak tak folder di sini? Okay, folder ni cikgu ambil. Di sini cikgu dah ada beberapa file beberapa file kat sini. Contohnya cikgu nak create file baru. Jadi cikgu kena tekan create new folder. Okay, create new folder. Kemudian cikgu letaklah nama kelas sains. Sebab kelas sains cikgu memang belum tersusun dalam ni. Contohnya kelas khas untuk sains. Kemudian kita nak cari ikon ni lah. Dekat sini kita klik ikon dia. Kita pilih lah mana-mana ikon yang kita suka. Kapal terbang lah contohnya. Itu ikon untuk kita punya folder. Okay, kan biasalah budak-budak ni suka yang benda-benda macam ni. Kemudian kita pergi bahagian chat. Chat di sini kita boleh cari kita punya apa yang kita nak masukkan ke dalam folder kita tadi. Contoh tadi kelas sains kan. Jadi cikgu kena pilih kelas sains lah. Contoh cikgu search sini kelas 5 grup 5 K3. Ni. Cikgu masukkan grup ni. Kemudian save.
Kalau cikgu nak pilih lagi, cikgu boleh pilih lagi chat dan letak banyak-banyak. Boleh kita chat lagi semula, cari lagi grup yang lain. Kemudian kita tekan create. Ni, nampak tak? Ni dah ada satu grup ni. Folder kita dah Jadi ada lebih satu. teratur lah cikgu yang ni ya. Yes, Lebih jadi teratur dan tersusun. Betul. Ya. Betul Sebab ni. Cikgu dah bagikan untuk sekolah cikgu sendiri, untuk personal ada, untuk SPM pun ada, untuk fail akademi. Jadi itu adalah fail yang cikgu sempat susun lah. Okey, itu adalah cara kita menyusun fail. Dia ada had tak cikgu yang ni? Berapa folder yang kita boleh buat? Setakat ni 10 Ustaz. Kalau tak silap saya 10. 10 ya? untuk had ni 10 Ustaz. 15 kan? Folder. Folder. 15. Saya ingatkan berapa ni file dalam satu ni memang tak ada ni infinity, bukan dia punya 200 folder. Folder dalam tu. Folder ada 10 ke 15. Kemudian ini untuk handphone tadi paparan dalam handphone ini gambar ni. Okey, seterusnya itu adalah cara kita menyusun atur. Okey, bagaimana kita nak cara kawal kita kawal tindakan pelajar. Kita nak kawal pelajar tu supaya kalau waktu PKP Menarik ni. dia tak ganggu kita. Kita kena kawal supaya pelajar tu tak ganggu kita masa PDBC, waktu kita nak hantar soalan yang multiple choice tu, dia letak stiker lah apalah pura sembang-sembang. Kita kena kawal pelajar seperti ini. Ada yang jenis yang nakal lah. Untuk handphone, kita perlu tekan setting ni. Ini handphone paparan handphone. Tekan setting. Ini kan, okey, saya dah pangkah kat sini. Ini tak ada kaitan. Okey, ni saya pangkah. Ini gambar salah. Okey, kita pergi ke edit saja. Edit nampak yang pensel, tanda pensel pada handphone. Pada handphone saja ni tak sama paparan dia dengan desktop. Desktop dia tak ada pensel. Okey. Ini dia ada pensel. Tekan saja pensel tu maksud kita nak edit. Dekat situ kita akan nampak group type, chat history for new members ni, semua ni di sini ya. Okey, nampak tak permission ni? Permission ni bahagian ni lah yang kita akan fokus sekarang bahagian ni. Kemudian kita lihat dia dipaparkan seperti ini. Okey. Lihat paparan dia, permission. Kita ada send message, send media, send sticker and gift, send push, embed links, add user, pin message dan change chat. Okay. Semua ni saya tick. Cikgu yang baik hati. Cikgu yang baik hati dia tick semua. Kalau cikgu yang jahat hati, yang geram ni, dia tutup semua ni. Dia suruh pelajar boleh tak bagi hantar message. Dia boleh suruh pelajar send message saja. Okay, kita tengok kalau kita buat secara hands on. Contohnya kita pilih satu grup lah. Sekarang ni cikgu nak pilih grup tadi lah 5K3. Senang. Contohnya ada latihan budak pula, nampak. Okey, ni grup cikgu lah. Okey, di sini dia ada setting tadi kan. Setting. Kemudian di sini privacy ke? Chat setting. Setting. Dia nak lah sudah lupa dah. Desktop dia berbeza sedikit Desktop dia berbeza sedikit. Sebab tu kita macam keliru. Okay, desktop dia kena tekan sini rasanya, sini. Manage group ke? Manage group. Manage group. Okay, permission ada permission. Ada permission di sini. Dia beza kan? Nampak tak dia beza? Kalau dekat handphone tadi dia guna edit yang macam pen tu, macam gambar pensel tu. Kalau kat sini kita kena buka manage group lah. Okay, kat sini permission kita buka, kita nampak tengok saya dah block dah bahagian send sticker and GIF supaya budak tak hantar stiker terlalu banyak. Dia tidak boleh ubah apa-apa info di dalam Telegram. Jadi saya dah untick, yang lain saya tick. Ni boleh lah kita bagi peluang pada student. Itu cara kita kawal lah. Cara kita nak mengawal pelajar supaya dia tidak buat apa-apa yang dia suka saja pada grup Telegram kita. Cikgu yang ni yang bawah tu, kat bawah tadi tu ada slow mode tu kan. Mungkin boleh cerita sikit kot. Mana-mana? Kat permission tadi tu, bawah tu ada slow mode. Slow mode ni untuk tujuannya supaya
kita bagi masa dia bertenang. Itu kita bagi masa bertenang. Kalau dia rasa macam hantar mesej tak hantar je. Kita bagi dia masa bertenang dulu. Kita nak bagi dia 10 saat. 10 saat kemudian barulah dia boleh hantar mesej semula. Kalau kita rasa macam bagi dia bertenang lama sikit boleh tak? Bagi 1 jam. Puas hati. Kan? Asyik tak bagi soalan je. Ya. Bagi soalan. Sangat soalan dia. Tanya soalan tak apa. Lepas tu stiker pula tu. Merapu apa semua, nak scan mesej apa semua. Ya. Okey. Sebab biasanya cikgu yang ni, kalau pelajar hantar stiker tu kan, stiker kadang-kadang besar. Kadang dia mengganggu. Mengganggu. Ya. Kadang-kadang stiker yang tak bagus tu, Mun nak letak juga. Itu yang mengharapkan tu. Kalau betul. Senang cikgu blok je. Cara kita kawal tindakan pelajar. Cikgu bolehlah bagi tukar background chat. Ini ramailah muda-mudi sekarang yang suka nak tukar background chat. Okey, nak tukar background chat dia senang saja, pergi ke setting untuk handphone. Pergi ke setting, kemudian pergi cari setting sana. Di sana ada change chat background. Sini. Bolehlah pilih tema. Kalau dalam handphone, kita boleh pilih tema di sinilah warnanya. Kemudian di sini kita boleh select from gallery. Kita nak pilih image apa yang kita nak letak. Tara, cikgu dah jadikan dia background yang ada gambar di belakang. Ini rupa handphone cikgu lah. Kita boleh tukar background dia. Mesti cikgu yang tak tahu ni. Kita boleh tukar background dia ikut tema. Lepas tu tema tu kan kita boleh tukar warna cerah ke warna gelap ke kan tema dia. Tapi kalau paparan ni, apa nama? Desktop dia berbeza sedikit lah. Maksudnya tak silap dia tidak boleh tukar. Dia macam cikgu yang ni guna ni, dia ada night mode tu cikgu yang ni. Ini saya guna night mode. Bukan night mode. Sebab tu dia warna macam tu. Sebab warna dia hitam. Saya suka sebab dia terang. Mata saya pun sedap nak tengok. Dekat ni saya rasa macam mana tadi dah lupa. Setting. Cuba tukar night mode tu. Tengok macam mana lupa dia. Tukar network. Night mode tu kan. Kalau tukar tu macam mana jadi dia? Mana network? Tukar sekejap lah tu. Night mode. Tukar sekejap. Night tukar malam. sekejap. Night mode tadi tu. Dekat mana saya tukar hari tu? Dekat 3 titik tu, 3 garis tu. Night mode tu. Okey. Bawah tu. Bawah. Warna terang. Ni rupa pemarah sebenar, tapi cikgu suka yang hitam. Cerah sangat lah, macam cerah. Okey, tukar balik. Saya suka yang night mode. Kalau redup, kamu dah cikgu. kalau night mode redup sikit. Hitam. Kami putih. Dia tukar dekat night mode tu. Okey. Sekarang kita nak tukar background tadi, kita pergi ke setting ni. Pergi ke setting. Kita dapat tukar ni je tema warna. Untuk ni desktop kita macam tak boleh tukar untuk image. Yang bawah ni themes yang berbeza. Ini cikgu tak pernah ni lagi. Nanti cikgu explore. Okey, sekarang kita pergi balik ke whiteboard. Okey, ini tadi kita dah buat bagaimana kita menyusun atur dokumen. Kemudian kita pergi kepada poll. Lebih daripada sekadar nama. Macam mana kita nak buat? Dekat search, type poll. Ini cara lama. Type poll, POLLR. Kemudian create new poll. Type soalan, tunggu arahan. Type pilihan jawapan satu-satu. Tapi memandangkan cikgu tengok ada perubahan. Hari ni baru cikgu tahu ada perubahan. Terkejut tu. So, nanti kita tempat slow lah. Untuk desktop. Untuk yang ni dia ada berbeza sikit untuk handphone. Untuk ini, cikgu tunjukkan. Sekarang cikgu akan ambil satu grup yang cikgu baru create tadi. Ini kita pakai grup segmen khas Telegram cikgu yang ni. Ni cikgu dah buat dah tadi. Nampak tak? Tak nampak kosong kan? Nampak kosong kan? Nampak ni. Sebab cikgu hidden tak nampak apa-apa lagi Okay, sekarang cikgu nak nampak. Nampak kan? Nampak. Nampak tak yang sebelum ni? Yang saya dah sebelum tak nampak kan? Sebab saya hiddenkan history dia. Saya hiddenkan history dia.
Okey, kita kena macam kita buat PDPR untuk pelajar kita janganlah hiddenkan history. Nanti pelajar yang lambat tak dapatlah tengok. Kita kena hiddenkan history kita waktu kita macam kita tak nak budak tahu apa yang kita nak paparkan. Tu. Macam tu boleh. Hidden history ya. Okey, sekarang saya nak buat soalan multiple choice. Okey, di sini nampak tak? Create poll. Create poll, cikgu klik. Sekarang cikgu nak buat multiple answer dulu. Kita ada anonymous voting sini. Kita ada multiple answer dan quiz most. Untuk soalan yang multiple choice, untuk quiz kita dapat terus jawapannya. Sinilah kita buat. Contohnya cikgu tulis soalan yang mana bukan masuk Ayu. tak gini. Saya soalan yang senang. Yang manakah Yang di manakah bawah? yang Rizal? Di bawah adalah yang manakah di bawah adalah haiwan berkaki, betul ke adalah ialah tu? Berkaki 2. Kaki 3. Ada ke 2 tiga cikgu? Okey. Kita adalah kuda. Okey, contohlah. B kita adalah harimau. C kita adalah ayam. Kemudian D kita adalah tikus. Okey. Kemudian kita nak pilih quiz bukan voting so jangan salah pilih pula. Okey, kemudian explanation ni kalau nak tulis boleh, kalau tak nak tak payah. Biasanya kalau nak tulis pun kita bagi tahu pilih salah satu sahaja. Kemudian jawapan yang betul kita klik terus. Klik macam tu dan kita tekan create. Soalan akan keluar. Nampak tak? Okey, Nampak tak soalan tu? Okay, yang manakah di bawah adalah haiwan berkaki 2? Jawapannya adalah biasalah kita jawab salah. Dia akan contohnya kita jawab kuda. Jawab kuda. Dia marah. Dia bergegar-gegar macam tu. Dia marah. Dia bergoncang lagi. Yes. Okay. Kalau nak cuba bolehlah masuk ke sini ya. Siapa yang di luar sana tu boleh masuk ke sini, kita share sama-sama cara membuat. Cikgu pun nak tengok mana cikgu punya invite. Cikgu simpan dekat ni tadi. Sini. Keluar dah macam tu. Salah Sika dah block. Ini bukan, ni grup lain tadi kan? Dah block dah. Ini grup lain. Dah block. Okay, join. Tengok kita dah ada yang join. Cuba buat soalan sendiri. Menggunakan kaedah cikgu cuba tu. Ataupun cikgu buat. Kamu tengok. Okay. Soalannya. Apakah tajuk kita hari ini? Senang sangat. Dia ada had tak berapa soalan kita boleh letak? Cikgu ni. Rasanya macam tak ada ya? Tak sure juga. Saya biasanya bagi pop quiz dia macam ni. Biasanya dalam 5 soalan ke 10 soalan. Biasanya pop quiz lah. Sebab kita kena buat on the spot kan. Kalau panjang sangat soalan, nanti kan habis masa. Kalau pelajar tu dia tahu kan dia betul ke ataupun salah kan. Cikgu betul tak? Cikgu macam mana cikgu tahu berapa orang betul, berapa orang salah? Biasanya kalau saya berapa orang betul, berapa orang salah, saya minta pelajar tu kira sendiri. Berapa dia betul, maka bagi cikgu. Macam tu je cara cikgu. Ya. Maka dia bagi kepada cikgu. Okey. Kita akan bagi jawapan. Dia dapat jawapan tu kan. Lepas tu dia bagi tahu kita markah yang mereka dapat lah. Berapa banyak mereka betul. Jadi sebab tu dah saya tak bagi. Biasanya saya bagi 5 ataupun 10 je lah. Dah keluar ke? Ada ramai yang join. Okey, ramai sangat. Ramai sangat kan jam. Okey. Saya punya jam. Ya ke?
masuk. Dah, stop. Stop. Okay, macam mana yang kawal pelajar masuk? Ada. Boleh kawal ke? Boleh limit ke berapa orang masuk? Boleh ke? Saya pun tak tahu. Boleh Saya ke? tahu kawal budak je. Oh. Okay. Menarik. Dia tak masuk gini. Kalau anonymous voting tu untuk kita buat apa ni? Undian. Undian saja kan? Biasanya Undian. undian. Contohnya tak ada markah lah kan? Tak ada markah. Itu biasanya kalau kita nak Peratus biasa kan? Peratus kan? Dia akan keluar dalam peratus. Kalau multiple answer ni pun kita boleh jawab lebih daripada 2 rasanya. Kalau kuis ni kita jawab 1 saja. Pilih 1 yang betul. Kita boleh buat kehadiran tak dengan benda ni? Boleh. Kehadiran guna mungkin voting tu. guna ni anonymous tu. Ya, kita guna voting tu. Boleh, ya. Okey, boleh jawab kat sini ya. Cuba jawab. Mana satu jawapan dia? Okay. Kita sini kita boleh nampak yang dah join tu. Saya suka yang versi yang lama tu. Kalau versi yang lama, kita dapat nampak nama pelajar tu keluar. Versi yang lama tu. Saya suka yang versi yang lama lagi. Ni versi yang baru saya pun baru tengok. Kenapa dah berubah versi ni? Versi yang lama kita nampak nama. Kalau voting tu kita nampak nama pelajar tu keluar. Tapi sekarang dia nampak macam bagi logo. Boleh vote sekarang. Cikgu yang ni ya, boleh vote sekarang. Boleh klik. Ya, boleh klik Perkataan ni. kita pada hari ini. Klik lah. Rasa jawapan yang betul. Klik yang betul. Aduh. Dah. Kalau macam mana kita nak tahu berapa orang dah jawab, dah Bawah buat ni poll? cikgu 8 answer ni. 8 orang dah Oh, jawab. okey. Dia kena mereka berhenti menjawab dulu baru saya dapat tekan bawah ni. Dia kena tekan bawah ni sebenarnya. Okey. Ni saya ni saya boleh view result ni nampak. Ni kita boleh view result dekat sini ya. Sebab saya dah tekan tadi. So, apakah tajuk kita hari ni? Setakat ni kita tengok 9 orang yang dah jawab soalan quiz kita tadi. Ni ya. Seorang je saya jawab salah. Yang cikgu lah yang sengaja salah tu tadi kan. Ni satu answer salah. Jawab WhatsApp. Yang lain semua jawab 90. Semua pandai. Macam itulah cikgu. Cara dia. Lepas tu kalau nak vote tadi kan. Tu. Budak dah boleh buat soalan dah. Siapakah nama saya? Kita boleh juga masuk daripada ni ya. Sebab cikgu dah tahu kita letak je lah. Okay. Budak pun boleh cuba macam mana nak buat poll sebelum cikgu ni kawal kamu. Kalau rasa nak buat poll boleh buat. Okay, kalau nak kita buat vote tadi ya, contohnya vote tadi. Kita buat soalan pilihan lah. Kelas kita nak dia cuba pilih jam berapa kita nak buat kelas. Pilih jam berapa kita nak buat kelas. Pilih PR. Contohlah nanti dia ada satu 8 pagi. Okay, ini untuk vote Kemudian nombor 2 pukul 8 malam. Ini untuk vote. Nanti kita create kat situ, dia keluar macam tu. Nanti kalau budak pilih ni, dia akan bagi sana kat 100% lah. Tengok kalau budak cepat vote. Yang lain tu kita nak semua nak tengok. Tengok sini sudah ada 4 vote kan. Bermaksud kebanyakan mereka memilih 8 pagi di sana kan. Dia pilih 8 pagi. So kita tengok ni lah. Sini kita boleh vote lah. Okay. Kalau attendance pun sama, gunakan ini juga. Berapa orang yang hadir, berapa peratus kehadiran. Contoh kalau kehadiran, kita just tulis macam ni je. Kalau kehadiran kelas sains 5K3. Contoh. Okey. 1 kita letak hadir. 2 kita letak tak hadir. Ada ke orang sebut? Ada ke yang nak mengaku tak hadir? Tapi biasa saya letak tak hadir bersyarat.
Contoh macam ni. Hadir tak hadir nanti dia akan ni ada hadir 100%. Sampai dia habis, kita dapat tahulah berapa orang yang hadir. Yang ini yang baru ni. Yang kalau yang lama tu dia keluar nama tau kehadiran ni. Yang lama. Yang pool biasa yang saya guna tu dia keluar nama. Siapa klik hadir saja nama dia keluar. Yang ni lain. Cuba kita tengok. Rasanya boleh juga kot. Okey. Kita akan kepada voice chat dan PDPR, okey? Voice chat dan PDPR ini yang terbaru Ini yang terbaru, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Okey, untuk handphone, paparan handphone, kita perlu klik di yang titik 3 tu. Titik 3, pilih grup dulu pilih grup. Kemudian kita buat titik 3 ni dan tekan saja start voice chat. Dia akan keluar start voice chat di sini. Tekan saja sini dan dia akan keluar seperti ini dan kita bolehlah memula voice chat dengan pelajar kita. Nanti pelajar kita akan join. Sama ada pelajar kita join kita dengan menekan butang join ataupun kita invite dia di sini Kita boleh invite dia di sini. Di sini. Klik saja, kita pilihlah siapa-siapa yang kita nak invite. Okey? Kita boleh pilih. Voice chat ni cikgu saja kan yang boleh create. Yes. Admin saja yang boleh. Admin saja. Kalau dia nak suruh pelajar tu buka voice chat dia, jadikan dia admin. Boleh. Okey. Ketua kelas lah, ketua kelas. Yes, ketua kelas boleh juga. Yang ini boleh juga. Pastikan update kan cikgunya ni. Ya. Pastikan Telegram kita di-update. Yes, update dulu. Kalau tak update, update terdapat. Kan juga kalau tak dapat update, kamu uninstall dulu, kemudian install semula. Itu cara dia. Okey. Tak ada tunggu mana button update, tak ada. Yang uninstall saja. Install semula. Apa yang lama tu, dia still ada disimpan oleh Google lah. Kamu jangan risau. Okay, yang ini adalah paparan cara kawal pelajar tadi. Kawal pelajar semasa chat. Ini tempat butang share screen dan share recording. Ini untuk paparan handphone. Dia berbeza. Kalau desktop dia lain. Okay, kalau desktop kita pilih grup ni tadi grup tadi ni cikgu dah hadkan ni tadi. Cikgu buka balik. Kesian pula tengok dia orang. Cikgu buka permission ni tadi. Cikgu buka balik. Okay, stand stiker saja. Cikgu tak save apa yang tadi. Okey, boleh. Tak apa. Dia boleh record juga cikgu yang ni. Ya? Dia boleh record Yes, boleh record. Okey, kalau dia record dia akan simpan di mana tu? Kalau recording. Dia record dia akan simpan ke dalam save message kita. Save message. Yes, save message. Audio saja kan? Audio saja dan simpan terus auto ke dalam save message. Okey, kemudian kita tengok di sini. Ni nampak tak cikgu dah buka paparan ni. Cikgu boleh invite siapa-siapa saja yang di dalam ni untuk bersama-sama cikgu. Kalau kita buat sini, cikgu rasa takut interrupt dengan kita punya ni live ni. Jadi cikgu tak dapat buat lah. Jadi cuma tunjuk macam ni. Kalau cuba boleh tak? Ni video boleh tak? Tengok dia interrupt dengan kamera cikgu kan. Kita dapat lah. Sebab kamera sedang diguna. Yes, kamera sudah digunakan untuk live. Kalau kecuali cikgu ada dua kamera. Kalau ini pun cikgu rasa ni boleh. Ni masih boleh bercakap. Okey. Ini cikgu sedang bercakap di Telegram kamu ya. Kamu boleh join cikgu bercakap di sini. Okey. Tengok ada budak yang listening sudah. Dah ada yang listening dah. Wah, terus dia dapat. Kita buat secara hands on hari ni. Supaya pelajar tahu macam mana nak menggunakan. Ada yang join dah tu. Tengok hello. Cuba say hello. Terus. Hello. Bagusnya pelajar sentiasa alert dengan notification. Terus masuk kelas. Okey, kita nak share screen Ni kalau apa ni makcik jual nasi lemak pun boleh guna ni. Nak order nasi lemak semua. Okey, di sini hello nasi lemak. Hello nasi lemak. Titik 3 ni kita boleh share screen. Cikgu tak sure kalau kita boleh share screen. Tapi kita boleh start recording Contohnya test segmen khas.
Nanti cikgu bagi tahu mana yang kita dah siap tadi ya. Okay, hello. Sudah ke? Nanti kan shot sendiri je. Hello. Cikgu dah recording ke? Start. Hello semua. Apa khabar di sana? Sudah minum petang? Siapa Sudah. yang ada cikgu? Tak ada yang reply pun. Tak ada yang respon. Okay, itu kita recording. Kemudian Tapi ini ada limit kan? Limit masa dia kan? Cikgu Yani. Recording ni rasanya tak Dia ada. limit dia Kalau 1 macam jam je. Boleh lagi sejam. Sejam masih boleh. Kalau lebih daripada Kalau sejam kita tu, buat saya tak sure. voice chat ni boleh lebih daripada sejam ni. Lebih saya tak sure. Tapi saya biasa buat sejam lah. Untuk ni. Untuk apa ni? Dia limit 1 jam je. Lepas Betul lah. So betul dia lah. lepas pada tu memang Dia dia akan stop automatik. Dia automatik dia akan keluarkan semua. Dia akan stop. Ya, Dia 1 betul-betul. jam je. Tapi budak pun 1 jam tu dah banyak dah belajar sebenarnya. Ya, dah banyak Betul. dah cukup dah untuk satu jam subjek. satu recording Satu lah maknanya slot. kan. Betul. Maknanya kalau kita record masa akan datang 1 jam lagi kan. Okay, sekarang ni cikgu nak share screen ni. Kita tengok boleh ke? Ya. Boleh? Itu paparan dia. Nampak tak yang lain? Cikgu nampak tak? Nampak? Kita di dalam Nampak. kita di dalam kita. Paparan kita. Kita dalam kita. Ini paparan yang menunjukkan paparan budak sebenarnya. Budak akan nampak rupa dia seperti ini di handphone mereka. Jadi kita bolehlah ajar dia orang PowerPoint ke, boleh ajar contoh-contoh sana pakai whiteboard ke. Kita boleh ajar guna ni sambil bercakap tapi tadi recording tadi menarik. lah. Okey, kejap saja nanti panas. Sebab dia cepat panas. Itu kelemahan dia lah. Nanti kan cikgu bagi cikgu setakat 1 jam masih okey. Sini cuma kita tidak boleh buka kamera. Kalau boleh, kalau yang ikut sebenar kita boleh buka kamera, tunjuk muka cikgu kat sini. Sebab kita ada pakai satu kamera saja. Cikgu pakai satu kamera saja. So cikgu akan leave voice chat ni. Macam tu lah. Faham semua? Faham tak semua? Bagaimana nak menggunakannya? Faham. Cikgu nak kita punya mana voice chat tadi? Cikgu belum tutup recording. Okay, recording kat sini. Stop recording. Okay, tengok kita akan tengok di mana dia di save. Di mana di save. Okay. Kemudian cikgu akan buka save message. Okay. Nampak tak? Ni. Okey, ada. Dia auto save ke save message. Okay. Ni kita boleh buka lah. Dengarlah suara kita. Okay, hello. Sudah ke? Nanti kan Jadi maksudnya kalau pelajar tu tak hadir ke, kita boleh hantar boleh untuk dia hantar. dengar suara cikgu. Cuma dia Tapi kelemahan dia kita dapat dengar audio sajalah. audio tak apalah, kalau bagi untuk saya, cikgu siapa terangkan yang tu ada- boleh lah. Kalau saya biasa saya buat macam ni lah sebab saya ada whiteboard ni. Saya guna recording whiteboard lah. Bawah ni saya tengok recording ni sebenarnya ni. Nampak ni tengah recording. Saya recording whiteboard sekali dengan recording YouTube. Okey. Sekarang ni kita tengoklah ini lah bentuk dia tadi paparan pelajar bila menggunakan voice chat dan share screen. Ini untuk handphone ini kalau kita sharekan whiteboard. Dia akan nampak macam ni, copy whiteboard dan ni share screen. Ni upah dia. Yang kita share, contohnya saya buat perbincangan soalan dengan pelajar. Okay. Itu contoh dia. So, ada lagi tak? Dah habis pun. Tak lama. Lebih kurang Google Meet lah cikgu Yani kan. Yes, dekat Google Meet. Tapi kalau tak nak Google Meet, saya biasa guna whiteboard ni je. Tak perlu guna Google Meet. Kalau pelajar yang tak ada line terlalu kuat kan, dia boleh gunakan. Ya, betul. Ada pelajar yang tak ada line yang kuat. Jadi bolehlah gunakan Telegram. Dan Telegram pun kita boleh nampak paparan pelajar setiap seorang kan yang guna macam voice call tu. Dengan cara yang sama tadi tempat pun sama juga. Ya.
Dari segi data pun jimat juga kan. Data. Yes, lebih jimat. Sebab ada pelajar kata, aduh cikgu, nak tengok YouTube pun susah. Okay. Google Net pun susah. Itu masalahnya. Cikgu Yariza, kita ada soalan ni. Okay, salah. Soalan daripada Siti Aminah. Okay. Cikgu, cara nak ada juga whiteboard tu. Apa maksud soalan ni? Apa? Cikgu, cara nak ada juga whiteboard. Maksudnya ada Google Whiteboard, Jamboard. Yang ni mungkin lain. dia minta Ini aplikasi lain. Nanti cikgu akan terangkan. Yang di apa? Di yang lain Sebab ni cikgu gunakan special whiteboard ni. Ni bukan whiteboard biasa. Ni special whiteboard. Kita panggil my view board. Dia ada bayaran ni. Tapi tak apalah. Dia sekarang ni tengah free. Nanti dia akan berbayar. Okey, sini cikgu nak tunjuk paparan ni. Cikgu boleh nampak tak paparan saya? Boleh lagi kan? Ini adalah paparan. Sekarang kita lihat di sini Raja Nina memberikan graf halaju lawan masa. Ini halaju, ini halaju, Whiteboard saja. ini pula adalah masa. Jadi dalam masa 4 dengan Telegram. minit kan minit. 4 minit dia halaju dia sudah mencecah ke maksimum ni. Kemudian dalam masa ke 8 minit dia apa terjadi di sini? Dia tidak bergerak ke? Tidak bergerak kan? Masih tempat yang sama tapi masa berjalan. Lepas tu dia berhenti. Okey, itu saja. Asalnya tak. Thanks for watching. Terima kasih kerana menonton.